Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala hawla wala quwwata illa billah alayhi tawakkaltu. Alhamdulillahil awwal wal akhir al-batin al-zahir alladhi huwa bikulli shay'in alim. Al-awwal falaysa qablahu shay', al-akhir falaysa ba'dahu shay', al-zahir falaysa fawqahu shay', al-batin falaysa dunahu shay'. الأزلي القديم الذي لم يزل موجودا موصوفا بصفات الكمال ولا يزال دائما مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء وعدد الرمال وهو العلي الكبير المتعال العلي العظيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pagi ini kita akan memulakan pengajian baru yang mana ianya adalah sebenarnya kesinambungan sebenarnya daripada kelas sirah dan sejarah Islam yang kita dah buat sebelum ini. Iaitulah kita nak tarik semula pada permulaan perbahasan. Itulah kita kata kitab yang kita pilih ini iaitulah seperti namanya lah, Al-Bidayah wan Nihayah, beginning and the end. Bereshit, dalam Hebrew disebut sebagai Bereshit, Genesis. Jadi selalu kita dengar Genesis kan, tapi dalam bahasa Arab sebenarnya kita juga ada, bahkan kita yang menjadi asas untuk menyuluh segala sudut pandang tentang penciptaan alam. Itulah asasnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi insyaAllah seperti mana yang kita sedia maklum, kita dah sampai kan berkenaan dengan sinopsis sebuah sedikit tentang kelas kita ini, apa yang kita nak bincangkan, topik yang kita nak bincangkan. Baik, jadi suka untuk Ana nak mulakan, sebelum kita baca mukaddimah ringkasan kitab kita ini, kita nak sentuh dulu tentang topik tarikh ataupun sejarah. Baik, kalau kita datangkan persoalan, topik kita ini topik apa sebenarnya? Topik akidah ke, fiqh ke, sirah ke? Sirah. Baik. Jadi topik kita ni sebenarnya masuk dalam topik kita kata tarikh Islam ataupun tarikh. Sirah tu lebih kecil daripada tarikh. Sirah tu satu cabang daripada ilmu tarikh. Baik. Ilmu yang kita nak bincangkan ini ataupun topik yang kita nak bincang ni adalah masuk dalam topik tarikh. Baik. Kita tengok takrifan tarikh dari sudut istilah. Kita tengok dulu dalam Al-Muntazam oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, supaya kita jelas maksudnya subjek kita ni. Baik. Ana nukilkan takrif tarikh. Apa maksud tarikh secara istilah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-I'lan Bit-Tawbikh, katanya wa fil istilah at-ta'rifu bil waqti alladhi tadbitu bihi al-ahwal min maulidir ruwati wal a'immah wa wafati wa sihhati wa aqlin wa badnin wa rihlah وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه هذا مما مرجعه الفحص
عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملمة وتجديد فرق وخليفة ووزير وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة وربما يتوسع فيه لبدء الخلق وقصص الأنبياء وغير ذلك من أمور الأمم الماضية. Baik, ini takrif Imam As-Sakhawi rahimahullah. Baik, beliau mentakrifkan takrif tarikh ataupun sejarah, kita kata sejarah dengan luas, iaitulah apa? Nak memperkenalkan kita tentang waktu yang disusun ataupun yang didhabitkan untuk mengetahui perihal ataupun hal ehwal keadaan kelahiran seseorang individu ataupun perawi, tokoh-tokoh, imam-imam, kewafatan mereka, kesihatan mereka, akal mereka, badan mereka, rihlah perjalanan mereka, haji, hafalan mereka, kekuatan ingatan mereka, taufiq, yakni nak menguatkan ataupun kita kata nak mentaufiq, nak ini menguatkan status mereka, tajrih, kritikan terhadap status mereka. Yang ni kalau kita tengok ini lebih pada ilmu, termasuk dalam kategori ilmu ma'rifatul hadis lah, ataupun jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis. Baik, ini luas ni. Maksudnya kita nak bincang tentang tarikh Islam ni sebenarnya luas. Wa ma ashbaha hadha, dan apa yang semisalnya, yang kembali kepada apa? Mimma marji'uhu al-fahsu an ahwalihim fi ibtidaihim wa halihim wa istiqbalihim. Yang kembali kepada apa? Al-fahs, yakni kajian, penelitian berkenaan dengan keadaan-keadaan mereka, sama ada dalam permulaan kehidupan mereka dan juga apa yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa hidup mereka. Baik, wa yaltahiqu bihi ma yattafiqu min al-hawadith wal waqa'i al-jalilah, iaitulah apa? Merangkumi peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang penting yang berlaku, iaitulah apa? Seperti apa yang berkaitan dengan apa? Sejarah, khalifah, wazir, menteri-menterinya, peperangan, pembukaan dan sebagainya. Yang ni kita kata pada awal. Kemudian kata As-Sakhawi, wa rubbama yatawassa'u fihi li bad'il khalqi wa qasasil anbiya. Baik, boleh jadi atau kadang-kadang ada sebahagian ulama Islam ini meluaskan tarikh ini, skop perbahasan tarikh ini diluaskan sehingga apa? Sehingga membincangkan berkenaan dengan bad'ul khalq, permulaan penciptaan. Yang ini kita kata apa? Point dia. Wa rubbama yatawassa'u fihi li bad'il khalq. Rubbama yatawassa'u fihi li bad'il khalqi wa qasasil anbiya wa ghairi dhalika min al-umuril umamil madiyah. Baik, yang tadi yang sebelum tu bukan kita punya topik. Yang tu kena mengaji hadis lah. Rijalul hadis, usul mustalah hadis. Itu kita ada subjek ditawarkan. Nanti kita boleh mengaji tempat lain ataupun di kesempatan yang lain. Tapi yang menjadi apa yang kita nak sentuh dalam topik perbahasan kita untuk kelas kita yang baru ini adalah ini. Fihi li bad'il khalq wa qasasil anbiya wa ghairi dhalika min umuril umamil madiyah. Iaitulah kita nak bincangkan tentang permulaan penciptaan. Yakni merujuk kepada penciptaan makhluk. Kemudian kisah-kisah para nabi. Dan selain daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada kaum yang terdahulu ataupun kita kata umat purbakala. Baik.
Jadi kita akan tengok apa skop ataupun manhaj ataupun metod yang digunakan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Sebelum tu kita akan berkenalan dulu dengan sebuah sedikit dengan penulis kitab yang kita nak guna ni, dan peringkas dia dengan ringkas dengan ringkas. Dan kita akan masuk tu metod Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Baik, poinnya di sini apa yang Al-Imam Ibn Al-Jauzi ataupun maaf tadi ana sebut Ibn Al-Jauzi, tapi sebenarnya ini adalah perkataan As-Sakhawi, Al-Hafiz As-Sakhawi dalam kitabnya Al-I'lan bi-Tawbikh liman dhammi at-Tarikh, oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. So kalau kita tengok kitab dia As-Sakhawi ni, kitab dia ni pun tajuk dia pun menarik. Kita Al-I'lan bi-Tawbikh liman dhammi at-Tarikh, yakni pemberitahuan, i'lan untuk bi-Tawbikh liman dhammi at-Tarikh, mencela, iaitulah dalam konteks nak mencela orang yang mencela tarikh ataupun orang yang meremehkan pengajian sejarah. Sebab anda pernah dengar ada orang kata sejarah ni cukup, kalau kita boleh baca, okey, habis, tak perlu dipelajari. Okey, tak apalah boleh baca kan, tapi kita sekarang ni bukan macam ulama zaman dulu kan. Kita baca boleh jadi tak faham ataupun salah faham kan. Sebab itu kalau kita tengok balik, hatta kalau kita tengok ulama salafus salih, mereka menekankan berkenaan dengan apa? Pengajian tentang sejarah. Cuma kita kata mereka berbeza dari sudut nak start perbahasan tu kat mana. Jumhur ulama ataupun majoriti ulama salaf, mereka mulakan dengan apa? Sirah Nabi kita. Betul tak? Kemudian zaman berganti zaman, bila umat Islam ini sendiri telah tersebar ke seluruh pelosok dunia, maka tidak orang Islam terpaksa berinteraksi dengan umat-umat yang lain, agama-agama yang lain. Berlaku asimilasi budaya, berlaku asimilasi ilmu pengetahuan, thaqafah dan sebagainya. Jadi nak tak nak, umat Islam kena tahu, kena ada ilmu berkenaan dengan sejarah. Yang paling penting sejarah umat Islam itu sendiri, kemudian sejarah-sejarah umat terdahulu, yang sebenarnya Islam juga menekankan tentang sejarah-sejarah umat terdahulu. Baik, kita akan buktikan nanti. Baik, jadi poin yang pertama ini kita nak buktikan bahawasanya Al-Hafiz As-Sakhawi rahimahullah sebutkan perbahasan berkenaan dengan awal penciptaan, Bad'ul Khalq, Al-Bada' ataupun Al-Mubtada', Al-Bad'u ataupun Bad'ul Khalq, istilah yang digunakan dalam bahasa Arab, Genesis dalam bahasa Inggeris, Bereshit dalam bahasa Hebrew. Kalau kita tengok dekat sini, baik, istilah yang kita pakai ni dalam Islam, kita kata Al-Mubtada' ataupun Al-Bad'u, Al-Mubtada', Bad'ul Khalq, Al-Bidayah yang digunakan oleh Imam Ibn Kathir. Baik, Genesis yakni yang digunakan dalam bahasa Inggeris. Kemudian Bereshit digunakan dalam bahasa Hebrew. Baik. Baik, kemudian kita nak tengok apa asas dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengkaji tentang permulaan penciptaan makhluk. Baik, apa asasnya? Iaitulah kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke surah Ar-Rum ayat yang ke-11. Baik, kita tengok sini.
Baik, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allahu yabda'ul khalqa. Allah yabda'u al-khalqa. Allah lah yang memulakan penciptaan makhluk. Thumma yu'iduhu, kemudian dia mengembalikannya. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. So ini asas. Dan banyak lagi ayat sebenarnya. Baik, ini salah satu ayat yang menjadi dalil yang membuktikan pentingnya pengetahuan kita berkenaan dengan al-bad'u ataupun bad'ul khalq tadi, al-bidayah, Genesis, Bereshit tadi. Pentingnya kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mula ciptakan. Baik, ini dalam surah Ar-Rum ayat 11. Baik, kemudian kita tengok dalam hadis. Kita tengok dalil dalam hadis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan dalam salah satu kitab, dalam salah satu sahihnya, dalam salah satu kitab dalam sahihnya, iaitulah kitab Bad'ul Khalq, permulaan penciptaan. Kalau kita tengok Bad'ul Khalq ini lepas Maghazi kalau tak salah. Baik, kita tengok hadis, beberapa hadis yang Imam Al-Bukhari bawa supaya kita dapat tahu apa dalilnya kan. Baik, dalam Sahih Al-Bukhari kitab Bad'ul Khalq, kitab Bad'ul Khalq. Baik, dalam Sahih Al-Bukhari ada satu kitab yang Imam Al-Bukhari letakkan nama kitab itu Bad'ul Khalq, permulaan penciptaan. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari bawakan beberapa hadis. Kalau kita tengok di sini, Imam Al-Bukhari bawakan dulu, tengok. Imam Al-Bukhari bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ar-Rum tadi. Bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Bab menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Dialah Allah yang menciptakan makhluknya, thumma yu'iduhu, kemudian dia mengembalikan penciptaannya. Baik. Wa qala Ar-Rabi' ibn Khusaim, seorang tabi'in, wal Hasan Al-Basri, kullun alaihi hayyinun. Kullun alaihi hayyinun. Kesemuanya itu maksudnya penciptaan Allah terhadap makhluk, alaihi ke atasnya, hayyinun yakni yusrun, mudah. Bagi Allah semuanya mudah. Baik, haynun wa hayyinun mithlu laynin wa layyinin wa maitin wa mayyitin wa dayqin wa dayqin. Ini tafsir kita kata apa? Dari sudut penggunaan bahasa. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari bawa, ini kalau kita tengok balik, Imam Al-Bukhari kemudiannya bawakan hadis berkenaan dengan apa? Satu hadis. So hadis ini kita baca untuk kita bagi semangat untuk kita untuk belajar kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Hadis ini Imam Al-Bukhari letakkan yang first. Baik, Imam Al-Bukhari riwayatkan daripada Muhammad ibn Kathir, kemudian Sufyan, Jami' ibn Shaddad, Safwan ibn Muhrith, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, qala, katanya, jaa nafarun min Bani Tamim, telah datanglah beberapa orang ataupun satu rombongan daripada Bani Tamim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Tamim, wahai Bani Tamim, abshiru, wahai Bani Tamim, abshiru, maksudnya apa? Bergembiralah. Bergembiralah. So Bani Tamim ni dia orang datang rombongan. So kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam antara
antara tugas Nabi SAW di Madinah adalah Nabi akan menerima rombongan-rombongan al-wufud. Rombongan-rombongan ini yang mana kebanyakan mereka ni akan datang untuk menuntut ilmu daripada Nabi SAW. Jadi antara bentuk apa yang Nabi SAW tunjukkan adalah Nabi berikan motivasi supaya mereka menuntut ilmu. Sebab itu Nabi kata abshiru. Abshiru, bergembiralah. Qalu basyartana fa'atina. Kemudian Banu Tamim ni, kalau kita kaji tentang Banu Tamim ni dia daripada kawasan Najd. Kebanyakannya daripada kawasan Najd. Baik, mereka ni agak kasar, agak keras. Bila Nabi SAW kata abshiru, mereka jawab apa? Mereka jawab basyartana fa'atina. Kau dah berikan khabar gembira kepada kami, bagi kami sesuatu. Fa'atina. Fataghayyara wajhuhu. Kemudian Nabi SAW berubah wajah dia. Daripada Nabi SAW semangat tadi, tetapi disebabkan oleh kita kata apa, kurang adab yang ditunjukkan oleh beberapa orang di kalangan rombongan Bani Tamim itu, yang mereka kata qad basyartana fa'atina. So dia pun nak minta something kat Nabi. Sebab wufud ni selalunya yang bila datang rombongan ke Madinah ni, Nabi SAW akan bagi hadiah. So kat situ bila Nabi SAW kata kat mereka abshiru, dengar apa dia, bergembiralah. Kemudian mereka jawab dengan jawapan yang menyebabkan Nabi SAW berubah wajah. Fataghayyara wajhuhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat, kalau kita tengok dalam riwayat lain, Nabi SAW bagi tahu, nak tak aku sampaikan kepada kamu al-bushra, khabar gembira. Apa maksud khabar gembira tu? Iaitulah ilmu. So Nabi SAW namakan ilmu ni khabar gembira, al-bisharah. Al-bisharah. Baik. Kemudian faja'ahu ahlul Yaman. Kemudian datang setelah itu rombongan ahlul Yaman. Ahlul Yaman. Faqala, kemudian Nabi SAW sabda, ya ahlal Yaman iqbalul bushra. Wahai ahlul Yaman, iqbalul bushra, terimalah khabar gembira ini. Al-bushra, yakni something yang aku nak bagi tahu dekat kamu, yakni ilmu. Aqbilu al-bushra idh lam yaqbalha Banu Tamim, kerana Banu Tamim tak mau terima. Kerana Banu Tamim tadi dia minta dunia, kan, a'tina, dia nak minta hadiah aja. Baik. Qalu qabilna, kata ahlul Yaman, qabilna, kami terima. Dalam sebahagian riwayat, ahlul Yaman ni mereka adalah kaum al-Asy'ariyun. Maksudnya kaum al-Asy'ariyun daripada suku al-Asy'ari. Ni suku Yaman. Yaman, nanti jangan risau, kita akan masuk nanti perbahasan, semuanya akan kita cover. Maksudnya tentang sejarah Yaman dan sebagainya kita akan sampai nanti insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu taala, dan kita hanya minta pertolongan daripada Allah Subhanahu taala supaya memudahkan kita, memanjangkan usia kita. Sebab apa, antara yang menarik kalau kita buka buku yang ringkasan tu, ringkasan Syekh Ahmad Al-Khani ni, dia ada sebut satu syair kan. Antaranya apa? Antara nak memanjangkan usia, antara cara untuk memanjangkan usia adalah kita belajar sejarah. Sebab apa? Sebab bila kita belajar sejarah, kita akan pergi waktu yang telah lalu. Betul tak? Macam kita duduk kat rumah lah, kita tengok, kita buka album, tengok gambar kita muda-muda, rasa muda lah waktu tu. Macam tu lah konsep dia kan. Maksudnya nama kita, antara cara untuk apa, kita kata awet muda tu kan, nak rasa awet muda, dengan kita belajar sejarah. Maksudnya kita tahu bahawasanya kita ni, kita kat mana kan?
Tetapi ialah al-bidayah itulah yang bila kita bahaskan tentang permulaan tu yang akan rasa mudah sikit kot. Tapi bila cerita tentang an-nihayah, the end, habis ya, semua pakat rasa Allah Ustaz. Baik. Jadi penduduk Yaman, mereka ni adalah al-Ash'ariyun, antaranya sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Baik, daripada suku Yaman. Sebab tu dalam riwayat lain Nabi SAW puji Ahlul Yaman ni antaranya kerana hati mereka lembut. Hati mereka lembut. Sebab itu Nabi sebut al-iman Yaman. Iman itu Yaman. Al-hikmah Yamaniyah. Maksudnya apa? Di situ dibahaskan oleh para ulama. Kita kena faham, bukan maksudnya semua orang Yaman tu semua beriman. Bukan juga semua orang Yaman tu, semua orang Yaman tu tak kira zaman, tak kira tempat, tak kira masa, semuanya ada hikmah. Tak juga. Kan? Maksudnya di sini orang yang menerima dakwah Nabi SAW, yang membantu dan membela dakwah Nabi SAW adalah kebanyakannya datang daripada Yaman. Ahlul Yaman. Sebab itu Ansar yang membantu Nabi SAW, mereka berasal daripada Yaman. Dari sudut apa? Mereka punya nasab daripada Yaman. So di situ kita akan sentuh nanti. Baik. Jadi kata Ahlul Yaman, qabilna. Cuba tengok jawapan beza kan? Beza jawapan antara Bani Tamim tadi. Kita kena faham Bani Tamim ni dia ada speciality yang lain, dia ada keistimewaan yang lain. Tapi dalam satu hadis ni kita tak boleh faham satu hadis ni kita terus hukum kita kata pukul rata. Menunjukkan Bani Tamim ni keras. Tak menafikan di sana ada kebaikan Bani Tamim. Antaranya dalam hadis Sahih Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah, Bani Tamim Nabi SAW cintai mereka sebab antaranya hum asyaddu ummati ala Dajjal. Mereka adalah kaum yang paling keras menentang Dajjal. Bani Tamim. So nampak. So cara kita faham hadis tu pun kita kena teliti. Setengah orang dia ambil hadis ni dia nak blame Bani Tamim. Kemudian mulalah kaitkan ni keturunan Muhammad bin Abdul Wahab ni. Dia mulalah kan. Dia mula dah karut marut. Baik, kita bukan macam itu. Baik, sebab itu di sini Ahlul Yaman terima, qabilna. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu bad'al khalqi wal 'arsy. Baik, ini tafsir kepada Bushra tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mula menceritakan. Tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar Banu Tamim kata qabilna, kami terima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menceritakan tentang apa? Bad'ul khalqi wal 'arsy. Nabi cerita tentang permulaan penciptaan dan arash. Nampak? Faja'a rajulun faqala ya Imran rahilatuka tafallatat laitani lam aqum. Waktu tu Imran bin Husain dia ada dalam majlis tu. So maksudnya di sini Nabi SAW khususkan untuk orang yang nak terima berita ini, cerita ini, dan Nabi ceritakan kepada mereka. Iaitulah apa? Permulaan penciptaan dan penciptaan arash. Tengok dia punya topik tu. Kemudian datang seorang lelaki. Hadis ni perawi dia siapa? Imran bin Husain, sahabi yang meriwayatkan cerita ni, Imran bin Husain. Imran bin Husain dia ada dalam majlis Nabi tu. Kemudian datang seorang lelaki, mai kata apa? Datang mencelah dalam majlis tersebut. Dia kata, wahai Imran, rahilatuka tafallatat. Unta yang engkau tambat tu terlepas. Kemudian apa? Imran ni terpaksalah keluar. Imran bin Husain terpaksa keluar. Kemudian apa? Dia menyesal. Dia kata, laitani lam aqum. Kalaulah aku tak bangkit, sudah tentulah aku boleh dengar apa yang Nabi SAW cerita. Macam kita lah sekarang kan. Ada orang call, apa kereta dia kena saman. Ataupun kereta dia kena lari orang. Alhamdulillah. Macam tadi Imran tadi, unta dia lari. Ni kereta lari sendiri tak boleh lah.
Ada orang tolong lari kan. Kita pun bangkit, tinggalkan majlis, kemudian terlepaslah apa yang ustaz cerita. Macam itulah nak bagi tahu. Baik, jadi hadis ini kalau kita tengok menjelaskan kepada kita topik badul khalq wal arsh, penciptaan makhluk dan juga arasy, yang Nabi SAW sentuh dalam salah satu majlis baginda SAW. Baik, bahkan dalam sebahagian riwayat yang lain, kalau kita tengok riwayat yang lain pula, contohnya riwayat yang ni, ada satu lagi riwayat, baik, riwayat yang kedua dalam Sahih Bukhari, sama juga macam tadi, cuma ada tambahan, iaitulah apa? Ahlul Yaman memang mereka datang untuk menuntut ilmu. Lalu mereka tanya dekat Nabi SAW, "Ji'naka nas'aluka an hadzal amr." Kami datang kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi, untuk tanya tentang urusan ini, yakni penciptaan alam. Penciptaan alam. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulli syai' wa khalaqa as-samawati wal ard." Kemudian Nabi pun mula cerita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, pada asalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu pun yang bersamanya, tidak ada selainnya, dan tidak ada sesuatu pun yang bersamanya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arash Allah di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai', kemudian Allah menulis fi dzikri, yakni fi lauhil mahfuz, di lauh mahfuz segala sesuatu, takdir. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah mencipta langit dan bumi. So menunjukkan Nabi SAW ceritakan tentang penciptaan alam. Baik, dalam sebahagian riwayat yang lain, Nabi kita kata start daripada selepas solat subuh, kemudian Nabi naik atas mimbar, Nabi cerita tentang alam. Kemudian sampai solat zuhur, berhenti solat zuhur. Lepas solat zuhur, Nabi naik mimbar balik, Nabi cerita, sambung balik. Sampai solat asar, kemudian apa? Nabi berhenti, Nabi solat asar, kemudian naik atas mimbar balik, syarah lagi. Macam daurah lah kita kata. Syarah lagi tentang penciptaan makhluk. Sampailah maghrib. Sampailah apa? Para sahabat yang mendengar cerita Nabi itu, mereka kata apa? Fa hafidha man hafidha wa nasiya man nasiya. Siapa yang hafal, siapa yang catat, siapa yang ingat, dia ingat. Wa nasiya man nasiya. Siapa yang lupa, dia lupa. Maksudnya siapa yang tidur, siapa yang tak dengar betul-betul ke, dia lupalah. Menunjukkan apa? Ilmu ini adalah salah satu ilmu, topik kita ini adalah salah satu cabang ilmu yang diambil perhatian, yang khusus oleh golongan salaf, iaitulah para sahabat Nabi. Sebab itu Ahlul Yaman, kalau kita tengok balik, sahabat Nabi di kalangan Ahlul Yaman antara yang paling mengetahui tentang isu berkenaan dengan awal penciptaan. Sebab itu kalau kita tengok Wahab ibn Munabbih, seorang tabi'in yang menetap di Yaman, dia antara yang paling banyak riwayat dia tentang penciptaan alam. Selain daripada dia juga duduk di Yaman. Di Yaman itu kita tahu ketika itu adalah apa? Center, kita kata pusat bagi Ahlul Kitab. Sebab itu kalau kita tengok orang Yaman berbeza dengan Bani Tamim. Bani Tamim ni dia datang daripada Najd. Najd ni dia padang pasir. Kita kata dia tak ada pusat tamadun ilmu. Badui pada dululah, kan, zaman dulu. Yaman ni dia center. Sebab itu Nabi bila utuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi kata, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Kau akan mendatangi satu kaum daripada Ahlul Kitab, yang ini Yahudi dan Nasrani. Yang mereka ini apa? The people of book. Mereka ada kitab, Taurat dan Injil. Sebab itu kalau kita tengok Ahlul Yaman ni, mereka berhajat sebab mereka berinteraksi dengan apa? Ahlul Kitab. Kenapa mereka bersungguh-sungguh nak tahu tentang apa? Penciptaan alam. Nampak? Kita di zaman ini,
Zaman sekarang ni sebenarnya sepatutnya kita juga memberikan penekanan terhadap ilmu ini, kerana kita dikelilingi dengan apa? Macam-macam. Kat bawah ni kita ada jiran kita ni Kristian kan. Bahkan sekarang ni kita kata macam-macam dengan berlakunya normalisasi baru di Timur Tengah, yang mana negara-negara Arab mula apa? Bekerjasama ataupun mengadakan hubungan diplomatik secara terbuka dengan Israel. Dan kita tak boleh hanya pandang dari sudut negatif. Yalah, negatifnya ada banyak. Antaranya mungkin dah disentuh oleh ustaz-ustaz kita. Contohnya mereka menganggap bahawasanya apa, Abraham Accord tu, janjian Abraham itu mereka selewengkan. Mereka nak nampakkan kononnya kita semua ni satu family ataupun satu agama. Maksudnya kita semua ni daripada rumpun yang satu, itulah agama Ibrahim. Kita pun tak tahu. Punca apa? Tak tahu sejarah. Okey, itu satu. Kemudian syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang didatangkan melalui media-media banyak. Kan? Israel sekarang ni mereka giat. Mereka nak hidupkan semula apa? Sejarah-sejarah mereka, sedangkan orang Islam hari ini malu-malu nak ketengahkan sejarah mereka sendiri, ataupun malas lagi nak belajar tentang sejarah Islam. Sedangkan orang Yahudi, Nasrani mereka semangat. Itu kita kata yang kita kena faham. Baik. Jadi balik pada perbincangan kita, pada kitab kita ini. Jadi antara kitab yang terbaik yang disusun dalam bab ini, kalau kita buka dalam Sahih Bukhari tadi adalah perbahasan dia. Cuma dia adalah kitab yang khusus. Cuma kita nak kitab yang tersusun. Yang disusun mengikut kronologi. Maka kitab Al-Bidayah wan Nihayah adalah antara kitab yang terbaik, yang dikarang oleh Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullah, yang wafat pada 774 Hijrah. Lahir lebih kurang 701 Hijrah. Berdasarkan apa yang diakui oleh Al-Hafiz Ibn Kathir sendiri ketika menjelaskan biografi beliau. Ulama ada tak sepakatlah tahun lahir beliau. Ada yang kata 700, ada yang kata sebelum 700. Tetapi yang sahih, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Kathir sendiri ketika membahaskan peristiwa yang berlaku pada tahun 701 Hijrah, kata beliau, pada tahun inilah penulis dilahirkan, iaitulah 701 Hijrah, dan wafat 774 Hijrah. Dan Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah antara tokoh yang kita kata tidak asing lagi dalam dunia Islam. Beliau ialah pengarang bagi kitab tafsir yang hebat, itulah tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibn Kathir yang kita belajar kat sini dengan Ustaz Adli. Tafsir Ibn Kathir antara kitab tafsir yang, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, tidak ada kitab tafsir yang semisal Ibn Kathir. Dari sudut apa? Dari sudut penulisan dan juga susunannya. Baik, ini Al-Hafiz Ibn Kathir. Baik, guru beliau antaranya Al-Hafiz Al-Mizzi. Al-Hafiz Al-Mizzi iaitulah pengarang kitab Tuhfatul Ashraf, antara ulama hadis yang hebat. Dan Al-Hafiz Ibn Kathir telah menikah dengan anak perempuan Al-Hafiz Al-Mizzi. Sebab itulah kalau kita tengok ketokohan Al-Hafiz Al-Mizzi ini melimpah dan mempengaruhi ketokohan dan kepribadian Al-Hafiz Ibn Kathir. Sebab itu Ibn Kathir antara tokoh hadis. Kerana tok guru dia Al-Hafiz Al-Mizzi, bapa mentua dia ialah seorang ulama hadis yang hebat, Al-Hafiz Al-Mizzi. Kemudian antara guru Syekh ataupun Imam Ibn Kathir rahimahullah, iaitulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ini antara guru beliau yang
kita boleh nampak kesan peribadi dan juga keilmuan Ibnu Kathir ni. Sebenarnya Ibnu Kathir rahimahullah, dia adalah apa? Beliau ialah, kita kata, manifestasi Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maksudnya kalau kita nak tengok ilmu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, maka tengoklah apa yang dilakukan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Maksudnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah banyak membantah golongan-golongan sesat, golongan etis, golongan firqah-firqah yang sesat dan sebagainya. Lalu kita kena faham, murid-murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni dia faham guru dia ni tak cukup masa kalau nak cover semua topik. Betul? Apa mereka buat? Mereka berkhidmat untuk menyebarkan ajaran yang kita kata guru mereka yang bersumber daripada ajaran Islam yang murni, iaitulah Al-Quran dan Sunnah, mengikut manhaj salaf. Lalu mereka dibahagikan seakan-akan macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, anak-anak murid dia ni kita kata tak duduk satu bidang, masuk dalam setiap bidang. Antaranya Al-Hafiz Al-Zahabi dalam hadis, tarikh, Ibnu Kathir dalam tarikh, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, dan ramai lagi kalau kita tengok. Maksudnya mereka berkhidmat untuk menyebarkan manhaj yang murni, manhaj yang benar, Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj sahabat dalam bidang-bidang mereka. Antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir. Sebab itu kalau kita tengok manhaj Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kita akan tengok nanti, sama seperti manhajnya di dalam tafsir. Faham? Kalau kita belajar tafsir Ibn Kathir, kita pernah follow, kita pernah ikut, kita juga akan boleh ikut kelas ni. Ringkas, kita kata Bidayah wan Nihayah, dan kita tahu metod dia. So dia akan bawa Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, hadis, kemudian perkataan sahabat. Yang ni juga yang ada dalam karya-karya murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim dia lain. Dia lebih pada apa? Dia lebih seakan-akan ditugaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah masuk ke dalam bidang tasawuf untuk memurnikan balik ilmu tasawuf yang telah rosak dan telah dicampuri dengan unsur-unsur asing. Lebih-lebih lagi unsur-unsur falsafah dan juga batiniyah. Sebab itu Imam Ibn Qayyim dia lebih pada tu. Tak nafikan juga Imam Ibn Qayyim juga jago dalam sirah, kitabnya Zadul Ma'ad. Nampak? Tetapi kalau kita tengok Ibn Kathir dia lebih pada sejarah, lebih pada sejarah yang lebih luas, yang lebih umum. Baik. Jadi kalau kita tengok ini antara ringkas berkenaan dengan Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Karya-karya beliau lagi sangat banyak yang kita dah sebut tadi, antaranya tafsir Ibn Kathir, dan juga beliau ada satu kitab fiqh yang beliau himpunkan kitab hadis-hadis hukum, tetapi beliau tak sempat nak selesaikan. Beliau tak sempat nak selesaikan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Walaupun dia tak sempat, maksudnya kitab fiqh Ibn Kathir ni tak sampai pada kita, tapi sampai kepada kita Al-Bidayah wan Nihayah. Alhamdulillah. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu satu. Kemudian berkenaan dengan peringkas, sebab kita dah sebut sebelum ni, Al-Bidayah wan Nihayah ni ada 21 jilid. Kalau cetakan sekarang 21 jilid. Sebab tu kita kata tadi, tak mungkin kita boleh baca. Maksudnya kalau kita boleh baca pun bolehlah baca, tapi tak mungkin kita boleh dapat faedah yang banyak. Apatah lagi 21 jilid. Dan kita punya usia pun makin apa? Makin muda. Makin muda kan? Tapi alhamdulillah muncul, kita kata, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dengan adanya, atau dengan kita kata adanya ringkasan oleh salah seorang tokoh sastra Arab. Yang ringkaskan ni Dr. Ahmad Al-Khani. Dia adalah seorang tokoh sastra Arab.
di ulama syair. Ulama syair. Iaitulah Dr. Ahmad Abdul Razak Al-Khani. Ya, dia dilahirkan di Humah di Syria pada tahun 1941. Kemudian kalau kita tengok dia belajar dalam bidang bahasa Arab, kemudian dalam diploma tarbiyah di Universiti Damsyik. Kemudian beliau bekerja di Saudi, di Arab Saudi. Kemudian beliau banyak menulis karya-karya sastra Arab, syair-syair. Antaranya kitab beliau Saghal Malhamatil Islamiyah Al-Kubra, iaitulah mencecah 25,000 bait syair bahasa Arab. Kemudian kitab beliau antaranya lagi Nadhariyatul Adab Al-Qaid. Ini sebenarnya satu teori yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Al-Khani. Ini antaranya teori Nadhariyatul Adab Al-Qaid, Al-Adabul Qaid. Maksudnya sastra sebagai panglima. Maksud sastra sebagai pemimpin, ataupun disebut sebagai apa? Al-thaqafah al-siyadah, ataupun al-thaqafah lis-siyadah. Maksudnya secara ringkasnya apa maksud teori yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Al-Khani ni, iaitulah nak mengembalikan kemajuan sesuatu bangsa, sesuatu umat, maka hendaklah dikembalikan kepada, kita kata apa, sumber-sumber sastra mereka. Islam maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah lah. Itulah, itu maksud dia, kembali kepada sejarah Islam. Bukan kita berkiblatkan Barat, bukan kita berkiblatkan kepada orang-orang yang tidak beriman, bukan kita mencedok falsafah Yunani Greek ataupun falsafah Syarqiyah, falsafah Eastern filosofi, falsafah ketimuran. Tidak. Dan itu yang Allah Ta'ala sebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bukanlah kebajikan itu adalah dengan kamu memalingkan pandangan kamu kepada timur atau barat. Tetapi kebaikan itu adalah apa? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya kita nak kembali kepada asas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Al-Khani ni dalam kitabnya Nadhariyah Al-Adabul Qaid. Itu secara ringkaslah. Ini pun anda tak sempat nak tengok secara panjang lebar. Mungkin kita boleh tengok, kita bahaskan nanti. Baik. Tetapi kita nak bagi tahu itu antara ringkas berkenaan dengan apa? Peringkas buku kita ni, yang meringkaskan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini seorang tokoh kita kata dalam sastra Arab, dan dia nampak bahawasanya, sebab itu kalau kita tengok dalam muqaddimah dia tu, dia ada sebut apa? Dia ada sebut baik, ya, peringkas setelah membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah, muka surat 9, karya Ibnu Katsir rahimahullah, maka peringkas berpendapat bahawa pundi-pundi yang sangat berharga ini dan semisalnya adalah amanah di leher mereka yang memiliki ghirah, yakni semangat dan kecemburuan kepada bangsa Arab dan Islam. Kerana Arab dengan Islam ni tak boleh terpisah. Islam adalah Arab, Arab adalah Islam. Arab, Allah Ta'ala tak pilih bangsa Arab ni melainkan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak utuskan seorang Rasul yang akan membawa mesej Islam pada akhir zaman kepada seluruh umat manusia. So itu dikata di sini, mereka yang memiliki perkara ini adalah amanah di leher mereka yang memiliki ghirah, yakni kecemburuan, semangat terhadap bangsa Arab dan Islam, serta kepada sejarah Islam dan peninggalan-peninggalannya.
Peringkas beristikharah kepada Allah SWT dan meminta pandangan beberapa ahli ilmu tentang upaya ataupun usaha peringkas untuk mula meringkaskan ensiklopedia yang agung ini. Baik, jadi ini antara maksudnya Syekh Dr. Ahmad Al-Khani ni bila dia tengok umat Islam ni makin jauh daripada jati diri Islam. Kita tengok hari ni, subhanallah, kalau kita tengok hari ni, cuba kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita. Mereka hidup dengan apa? Anak-anak muda, mereka hidup dengan apa? Hidup dengan iPad. Tak jadi masalah kalau hidup dengan iPad, kalau dibuka Al-Quran, dibuka hadis, tak ada masalah. Tapi kandungan. Hidup dengan apa? Netflix. Hidup dengan apa? iFlix. Hidup dengan apa? YouTube. Hidup dengan Facebook. Contoh kita ambil tadi Netflix. Berapa ramai orang Islam hari ni yang cakna apa isi kandungan Netflix? Sebab kita hari ni, kita tengok kan, baru-baru ni bila di Amerika Syarikat, bahkan di Barat, mereka dah buat satu kita kata apa, satu seruan, satu kempen cancel Netflix. Kalau siapa follow dekat Twitter dalam 2 minggu lepas kot, tak salah. Maksudnya tular tanda pagar cancel Netflix. Kenapa? Kerana Netflix ini telah mereka marah bila telah menayangkan satu filem yang menormalisasikan seks bebas dan juga pedofilia. Dan itu belum lagi kita tengok penyelewengan yang lain. Itu sudah cukup sebenarnya. Maksudnya ini yang kita kena bimbang. Anak kita hari ni kat rumah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, apa yang mereka tengok? Ya, mereka tengok kartun. Siapa yang buat kartun tu? Apa mesej yang ada dalam kartun? Tahun 1998, kalau siapa yang ingat, 1998, syarikat penerbitan DreamWorks, syarikat animasi DreamWorks, kan? Mereka menerbitkan animasi-animasi yang berbentuk biblical. Contohnya macam filem The Prince of Egypt, King of Dreams, 1998. Waktu tu anak baru dah jawab apa. So kita ingat lah. Betul tak? DreamWorks. Tahun 2020 ataupun 2017, syarikat yang sama, DreamWorks tadi, menerbitkan filem ataupun animasi Baby Boss kan? Baby Boss. Boss Baby. Anda tak tengok pun, tapi kita tahulah sikit. Boss Baby. Jadi apa? Baby tu jadi boss. Dia mengarah mak ayah dia. Dia goyang kaki, dia jadi boss lah. Baby lagi dah jadi boss. So dia yang arah anak dia. So dia, maksudnya kita tengok beza, nampak? Beza timeline tu. Beza masa. Kita tak mau bincang lah tentang konten yang 98 tu. Tapi nak bagi tahu, kalau kita tengok orang di barat, mereka tempelak juga DreamWorks ni. Mereka kata 98 anak-anak kita dididik dengan Bible. Tengok dia orang punya jati diri. Nampak? Jati diri mereka ada. Tapi tahun 2017 anak-anak kita dididik dengan apa? Supaya jadi bos dekat rumah. Baby boss tadi. Nampak perbezaan masa. So kita tak tahu, ini tahun 2020. Kita tak tahu berapa lama lagi anak-anak kita akan dirosakkan oleh media-media barat ni. Dan apa usaha kita? Sebab itu anda nampak, ini usaha kerdil anda nak ajar kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Paling kurang kita tahu, walaupun ialah kita kata tak sampai kepada, ialah dalam kita nak sampaikan medium yang kita nak sampaikan pada orang muda ni, ada medium dia pula. Kelas-kelas yang kita buat kat sini, kita nak bagi tahu dekat apa, orang-orang tua, supaya mereka sampaikan kepada generasi muda. Itu je kita punya harapan.
Apa yang anda ceritakan tadi nak bagi tahu contoh. Kenapa kita kena kembali kepada sejarah Islam? Kenapa anak-anak kita kena didik daripada awal tentang sejarah Islam, tentang sirah Nabi. Supaya kita tak kita kata hasil yang kita dapat, kita tak mahu anak-anak kita nanti usianya makin besar dia tak kenal Nabi Muhammad. Bahkan sampai sekarang ada orang bila tanya Nabi Muhammad duduk mana, Nabi Muhammad lahir kat mana, dia tak boleh jawab. Bukan orang kafir ni, orang Islam. Dia boleh jawab Nabi Muhammad lahir kat Madinah. Itu gagal lah, itu maksudnya sistem pendidikan kita gagal. Tapi kalau tanya David Beckham, oh laju. Cristiano Ronaldo, oh laju. Boleh siap bagi tahu lagi dekat mana tempat dia lahir. Bila dia lahir pun boleh bagi tahu. Betul tak? Perasan tak? Kita perasan tak? Ini yang berlaku sekarang, generasi muda. Sebab tu anda nampak ini adalah amanah untuk menyampaikan, untuk menyegarkan semula sejarah-sejarah. Tu belum lagi kita sentuh tentang dokumentari yang dibuat. Pun kadang-kadang tak ada nilai ilmiah. Anda bagi contoh yang mudah, jejak Rasul. Anda cakap terus ya. Jejak Rasul. Dia pusing-pusing kat situ lah. Kita dah follow lama. Kita daripada kita kecil, kita ikut, kita follow jejak Rasul ni. Kita boleh cerita. Tapi benda yang sama. Pergi kubur. Pergi kubur Nabi tu. Kubur Nabi tu pun tak tahu kat mana kubur dia. Khilaf pula. Lepas tu pergi kubur Nabi ni pula. Orang cakap. Mungkin lepas ni boleh kita kata apa? Dibuat ilmiah sikit kot, rujuk pada orang-orang yang betul-betul alim. Tapi nak bagi tahu kita maksudnya tak memberi kesan. Orang hanya baca sejarah. Sejarah lah, gitu je lah. Itu satu juga. Satu benda yang kita kena perhatikan. Kenapa sejarah ni orang tak minat? Betul tak? Sebab kalau sejarah ni, tak minat. Dia tak minat. Macam mana kita nak fikir, macam mana kita nak menimbulkan minat? Terutama generasi muda. Itu satu hal lagi lah. Baik, jadi itu yang disentuh oleh Syekh Dr. Ahmad Al-Khani. Bahkan kalau kita tengok hari ini, macam mana orang-orang Yahudi, mereka boleh menguasai dunia. Cuba tengok Mark Zuckerberg, pengasas Facebook. Tahu tak antara kitab yang antara buku yang dia rujuk memberi inspirasi untuk dia buat Facebook, antaranya adalah apa? Kitab Ibn Khaldun. Tarikh Ibn Khaldun. Dan kitab-kitab lain, tapi orang Islam punya. Kemudian Google Maps yang kita pakai ni, Google Maps, Waze, mereka banyak ambil daripada mana? Selain daripada penemuan-penemuan, kajian-kajian baru, banyak mereka merujuk juga kitab-kitab umat Islam, sejarah umat Islam, antaranya ahli geografi Muslim Yaqut Al-Hamawi, kitab dia Mu'jam Al-Buldan. Tapi kita orang Islam berapa ramai yang tahu tentang kitab Mu'jam Al-Buldan? Kalau sebut Mu'jam Buldan tak tahu. Yang tahu Waze. Yalah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Sebenarnya orang barat mereka telah mencuri khazanah peninggalan kita, milik kita. Nampak? Baik. Jadi itu berkenaan dengan apa? Apa yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Al-Khani. Baik. Kemudian kita satu lagi perkara penting yang kita nak sentuh. Kenapa kita kena belajar sejarah dan kenapa kita pilih kitab Al-Bidayah wan Nihayah? Satu lagi, apabila tersebarnya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada jalan Rasul, khususnya dalam akidah, pemikiran. Contohnya dalam, kita kata, bahkan lebih luas lagi kita kata, dalam memahami dalil.
evidence, dan istidlal, reasoning, cara berfikir. Dan termasuklah cara berfikir yang kita nak sentuh sebelum kita masuk perbahasan kitab kita ini. Ni mukaddimah lah, kita kata mukaddimah. Iaitulah apa? Sudut pandang terhadap alam. Nampak? Baik, secara umumnya, baik, sebelum kita nak masuk ni, ana nak ringkaskan sedikit. Apa maksud dalil dengan istidlal? Evidence and reasoning. Yang ni dalil dan juga istidlal. Baik, dalil ma yatawassalu bihi ila ma'rifati syai'. Dalil ni adalah sesuatu yang digunakan untuk kita sampai kepada sesuatu perkara. Itu dalil. Kan? Kita nak sampai pada sesuatu maklumat, satu ilmu. Baik. Dalil ni terbahagi kepada 4. Yang pertama, dalil ini ana cakap ni bukan dalil syar'i ya. Ni bukan dalil syariat. Dalil syariat kita kata Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu perbahasan usulul fiqh. Tapi bila kita bincang tentang topik kita ni, kita nak bincang dalil yang lebih umum. Iaitulah dalil yang kita nak bincangkan. Yang pertama, dalil al-hissi. Al-hissi ni kita kata apa? Dalil bukti kita kata apa? Al-hissi yakni yang boleh disentuh, yang kita nampak, maddi. Perkara yang maddiyah. Al-hissi, yang boleh disentuh, yang boleh dirasa. Al-hissi. Kemudian dalil aqli. Yang kedua, dalil aqli. So, logik. Logik akal. Yang ketiga, dalil at-tajribi. At-tajribi maksudnya apa? Kajian-kajian, penemuan-penemuan, teori-teori ataupun yang dibuktikan. Penemuan-penemuan sains dan sebagainya. Contoh, dalil tajribi, based pada experience, pengalaman dan sebagainya, tajribi. Kemudian yang keempat, dalil al-khabarus sadiq. Dalil al-khabarus sadiq maksudnya dalil berita yang benar, berita yang disampaikan oleh orang yang benar. Dalil yang disampaikan, bukti yang disampaikan oleh orang yang benar. Dalam konteks kita ni, kat mana Al-Quran dengan Sunnah? Keempat-empat ada. Al-Quran dan Sunnah ni keempat-empat ada. Nampak? Kemudian ada dalil al-mubashir dengan dalil at-tarakumi. Dalil al-mubashir ni maksudnya dalil yang secara langsung kita boleh dapat. Dalil at-tarakumi ni kita kena himpun dulu dalil-dalil yang lain supaya dia akan jelas. Baru dia akan jelas nampak. Baik. Kemudian kita ada istidlal. Istidlal maksudnya reasoning tadi. Cara kita berinteraksi dengan bukti atau mendalil. Cara kita nak faham. Taqrirud dalil li ithbatil madlul. Kita mengakui akan dalil-dalil tadi untuk menetapkan apa yang kita nak buktikan. Dia panggil reasoning lah kan. Baik. Anda bagi contoh yang mudah lah. Contoh yang mudah. Baik. Sekarang ni kita ada satu kes lah. Kita kata ada satu kes. Satu kes kecurian. Baik. Jadi penyiasat ni, polis, dia nak siasat kes ni. Okey, pertama sekali dia kena guna dalil. Baik, yang pertama dia ada dalil al-hissi. Dalil al-hissi apa? CCTV. Betul tak? Dia nampak kan siapa yang curi. So dia nampak. Tapi tak jelas lagi tu. Tak jelas. Kan, tak nampak betul-betul muka dia. So tak jelas. Jadi dia perlukan dalil yang lain untuk membuktikan pencuri itu betul-betul fulan atau fulan. Nampak? So dia dah gunakan apa? Dia dah gunakan CCTV tadi, kita kata dalil al-hissi. Ini contoh lah, contoh nak memudahkan kefahaman. Baik. Kemudian bila dia dah dapat orang yang ataupun individu yang dituduh sebagai pencuri, dia pergi tempat tu. Kemudian dia buat apa? Dia akan cek cap jari. Betul tak? Fingerprint. Dia akan cek fingerprint. Dia akan kalau kes bunuh, dia akan ambil darah, sampel darah. So dia akan cek DNA. Dan barang-barang kes. Betul tak?
CSI. Baik, dia ni dalil apa? Dalil apa tadi? Al-hissi dengan yang ni tajribi. Ini tajribi. So berdasarkan apa? Penelitian, kajian. So DNA apa benda semua tu. Baik, fingerprint dan sebagainya. Baik, kemudian dia mula akan apa? Tak kukuh lagi, betul tak? Tak kukuh lagi. Dia kena apa? Dia kena ada saksi. Okey, dah dapat dah. Suspek dah dapat. Tapi tak cukup lagi. Tak boleh meyakinkan lagi mahkamah. So dia kena ada saksi. So saksi ni apa? Contoh bagi dalil khabar as-sadiq. Betul tak? Saksi tu mestilah orang yang benar, bukan orang saksi palsu. Baik, kemudian last kali dia akan guna akal. Dia akan timbang seluruh dalil-dalil tadi. Dia akan timbang, dia akan tengok, contohnya bila dia tengok suspek yang membunuh ni, katakan ada 2 suspek dah dapat dikesan. Dua-dua suspek yang tertuduh ni, salah seorangnya lemah ataupun tak kuat, fizikal dia tak kuat. Seorang lagi ni, suspek seorang lagi ni yang tertuduh, fizikal dia kuat. Latar belakang dia berbeza. Seorang ni dia tak pernah join apa-apa martial arts, contoh. Seorang lagi suspek ni dia memang apa? Katakan dia tok guru silat, katakan. Ataupun bekas apa? Komando, tentera pencet. Baik, akal dia akan menilai, betul tak? Sudah tentulah kebarangkalian dia ni untuk melakukan jenayah tersebut lebih tinggi, lalu digunakan akal, lalu dapatlah keputusan bahawasanya yang membunuh itu fulan dan fulan, yang melakukan jenayah itu fulan. Itu contoh kita nak bagi tahu cara kita kata apa? Kita berinteraksi dengan dalil-dalil. Baik, dalam konteks kita nak bahaskan tentang al-bidayah wan nihayah ni, kita kena faham baik macam mana kita berinteraksi dengan sejarah. Sejarah. Sebab kita nak sentuh tentang penciptaan. Baik, kalau kita tengok orang-orang yang tidak beriman, mereka datangkan dengan macam-macam cara reasoning yang kita kata yang berbeza, dan kadang-kadang tak masuk akal dan boleh disanggah. Contoh, mereka nak buktikan kononnya teori evolusi, contoh. So mereka kata, okey, ada gigi, mereka jumpa gigi. Kan ni gigi. Cuba tengok okey, ni dalil lah. Okey, ni dalil. Kemudian apa yang mereka buat? Mereka mula reasoning. Kemudian mereka mula tafsirkan, mereka mula istidlal dengan dalil yang mereka dapat. Gigi tadi, gigi ni entah gigi siapa kan. Kemudian mereka ini dia punya tafsiran dia. Nampak? Itu reasoning dia. Ataupun kita kata hasil, natijah daripada dalil. Dari sudut pandang mereka, mereka kata okey, manusia ni asalnya macam ni. So dia kata berevolusi daripada beruk. Kan? Baik, itu satu contoh. Contoh lagi, mereka jumpa tulang, katakan tulang, kemudian tembikar, kemudian apa, skull kan, kita kata apa, tengkorak. Kemudian mereka buat kesimpulan apa? Java man, manusia beruk. Betul tak? Nampak tak rosak cara istidlal, sudut pandang yang rosak. Yang ni gambar ni apa benda ni, apa benda ni, homo sapien ni, apa benda. Kemudian digambarkan dengan apa? Pakai baju, okey, jadi macam ni. Tak, poinnya di sini kita nak bagi tahu cara kita bagi sudut pandang, cara istidlal tadi, cara berinteraksi dengan dalil. Yang ni yang jadi masalah. Dan ini yang sebenarnya yang kita tengok macam mana atheism boleh tersebar dalam dunia Islam, di kalangan umat Islam. Di Malaysia pun dah ada satu Republic of Atheists. So kita jangan anggap benda ni bukan satu cabaran ataupun bukan satu, kita kata, perkara yang kita boleh anggap remeh.
Kalau kita biarkan anak-anak kita tanpa didikan agama, tanpa bimbingan agama yang benar, boleh jadi anak kita boleh terjebak. Sebab kita sekarang ni zaman yang kita kata zaman yang 2020 ni kan, bukannya kita terbang kan, tapi akidah orang terbang. Baik, wallahu musta'an. Baik, itu contoh kita nak tunjuk bahawasanya cara apa kita kata apa, dalil dengan istidlal tadi. Baik, balik pada kitab kita ini. Baik, kitab kita ini sudah tentulah kita, kenapa kita pilih kitab ini, kerana tokoh ataupun pengarang kitab ini adalah seorang alim di kalangan ulama Islam yang terkenal, yang kita percaya dari sudut keilmuannya, iaitu Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, yang mana beliau mendatangkan dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bahkan beliau juga mendatangkan juga dalil-dalil yang ada di dalam kitab-kitab muqaddas. Baik, ana bagi contoh yang lain. Baik, bila berinteraksi dengan bila kita sebut berkenaan dengan perkara ni, baik, berkenaan dengan penciptaan alam ni, baik, kita ada sekarang ni kita ada, kalau kita faham secara umumnya, sebab kita nak bincang tentang penciptaan alam, so secara umumnya dekat dunia ni, secara umumnya terbahagi kepada dua school of thought, dua madrasah. Yang pertama, madrasah kita kata yang dibina di atas teks-teks kitab suci. Yang ni merangkumi apa? Orang Islam, orang Nasrani dan Yahudi. Kita tak membincanglah perpecahan yang berlaku tu kan, macam apa mazhab, apa firqah tu tak. Tapi secara umum, iaitulah kita kata madrasah yang pertama. Madrasah yang kedua iaitulah madrasah falsafah, filosofi, yang mentafsirkan sudut pandang setiap perkara, termasuklah tentang penciptaan alam dengan falsafah. Nampak? Ini secara umumnya dua. So maksudnya yang base pada kitab suci ni, kita dapat dah tadi, kita, agama kita, Yahudi dan Nasrani. Baik, yang ni sebenarnya kalau kita perasan, bila kita kaji tentang sejarah penyelewengan akidah, so sebahagian ulama As-Sakhawi juga masukkan sejarah penyelewengan akidah termasuk dalam topik sejarah. Sejarah dalam penyelewengan akidah termasuk dalam topik akidah. So kita nak tahu, sebab itu kita kat sini kita dah ada kelas-kelas akidah. Alhamdulillah, banyak kita tahu tentang sejarah penyelewengan. So itu penting. Macam mana falsafah tu boleh masuk dalam agama kita, sehingga menyebabkan kita mentafsirkan teks-teks agama kita dengan metod falsafah yang menyeleweng. Baik, kemudian kalau kita tengok secara lebih, tadi lebih umum, ni lebih khusus, ada dua aliran tafsir, iaitulah dua aliran dalam berinteraksi dengan teks-teks kitab suci. Yang pertama, at-tafsirul harfi, iaitulah golongan kita kata yang mentafsirkan teks-teks kitab-kitab suci ini secara harfi. Maksud secara harfi ni, mereka faham berdasarkan bahasa asal kitab itu dituturkan bahasanya. Contohnya, orang Yahudi yang faham Taurat ataupun Tanakh, Old Testament. Yang ni golongan mereka yang berpegang dengan zahir. Maksudnya, bila sebut tentang penciptaan alam ni, sekian, contohnya mereka dalam kitab mereka disebutkan apa? Diciptakan langit dengan bumi dalam masa 7 hari, mereka beriman. So yang kita tafsir al-harfi. Ini golongan usuliyun al-Yahud. Kita kata golongan fundamentalis lah, Yahudi. Contoh yang lain, Martin Luther, Lutherians kan? Martin Luther,
dan juga Isaac Newton. Ini contoh nama-nama yang mereka masih mengekalkan apa? Sebab mereka tak mahu adanya paradoks, pertentangan antara akal ataupun antara ilmu dengan apa? Kitab-kitab suci. So mereka cuba sedaya mungkin untuk memastikan kitab yang suci ini tetap dihormati. Nampak? Itu satu. Yang kedua, falsafah ataupun aliran tafsir al-majazi, iaitulah tafsir metafora. Yang ni dipelopori oleh contohnya Filio, Origin dan juga Augustine. Yang mereka yang mula memasukkan tafsiran secara metafora. So macam tadi, kalau dalam kitab mereka contohnya sebut tentang Throne of God, Arash, kan? So yang tafsir Hafiz tadi, yang first tadi, dia akan kata kita beriman sebagaimana Tuhan kata. Betul? Yang tafsir al-majazi ni metafor, dia kata Arash tu adalah metafor bagi kuasa. Takwil. Siapa yang belajar apa? Belajar tentang takwil, dia fahamlah. Nampak? Dalam Islam sama juga. Adanya dua golongan. Tafsir harfi yang ni mewakili golongan salaf. Golongan salaf, mereka bila mendengar ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengisbatkan sebagaimana ianya datang. Allah beristiwa di atas arasy, sebagaimana yang dia datang. Golongan majazi, golongan metafor, iaitulah golongan falasifah ahlul kalam, termasuklah apa? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah dan sebagainya. Mereka kata ini metafor. Allah tidak beristiwa, Allah tidak tinggi di atas, bukan zatnya tetapi dia menguasai. So nampak metafor. So ini aliran yang kita kena faham. Dua aliran inilah yang kita kata sering bertempur, dan pertempuran akan berlaku sehinggalah kiamat. Termasuklah kita kata isu berkenaan dengan ketuhanan. Baik. Kemudian kita nak tengok dari sudut apa? Dari sudut kitab-kitab yang terdahulu. Contohnya, dalam sebelum kita nak masuk buku kita ni, mungkin kita tak masuk hari ni, mukadimah dulu yang penting. Baik, contohnya ini kita boleh tengok timeline of biblical history. So ini based pada Old Testament, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, yang mana Perjanjian Lama ni mengandungi 5 kitab yang diyakini oleh orang-orang Yahudi ialah tulisan ataupun yang ditulis oleh Musa. Memang kan? Genesis, kemudian Deuteronomy, Leviticus, apa dia lagi? Mana tak ingat lah, 5 tu. Baik. Tapi yang fokus kita ni, kita nak tengok yang Genesis. Sebab dia dalam tu adanya sumber berkenaan dengan penciptaan alam. Sebab apa kita kena tahu juga tentang sumber rujukan ini, supaya macam mana kita nak faham nanti bila kita baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah ni, supaya kita boleh jelas. Satu. Yang kedua, kita nak jadi umat yang menjadi pembimbing. Sebab itu diumpamakan umat Nabi Muhammad ni, umat Nabi Muhammad adalah umat yang wasata, umat yang pertengahan, umat yang menyuluh segala umat. Dia yang akan menjadi saksi. Nampak? Jadi kita nak jadi orang Islam yang apa? Kita memberikan pencerahan kepada kekeliruan-kekeliruan yang berlaku dalam agama kita dan juga agama lain. Al-Hafiz Ibn Kathir telah melakukan tugas tersebut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah telah melakukan tugas tersebut. Al-Imam Ibn Al-Qayyim telah melakukan tugas tersebut. Ulama-ulama kita dah melakukan tugas tersebut. Maksudnya apa tugas mereka? Untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia akan kebenaran Islam dan wajibnya manusia kembali kepada agama yang satu. Itu sebenarnya. Baik, jadi kalau kita tengok dalam contoh, kita boleh tengok di sini. Baik, sebelum kita nak masuk kitab kita ni, kita kena tahu dulu. Baik, orang Yahudi mereka
mereka beriman dengan kitab Taurat, kan, yang turun kepada Musa. Baik. Kita akan masuk nanti sejarah Bani Israel, jangan risau. Kita akan faham. Ibnu Kathir akan cerita dengan detail. Dan kita juga akan sentuh dengan detail insya-Allah. Tapi kita nak bagi tahu secara umumnya, mereka beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Persoalannya sekarang, adakah kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa yang dalam sumber kita, dalam sunnah, dalam riwayat salaf, kitab Taurat ini ditulis dengan tangan kanan Allah. Allah Ta'ala sendiri tulis dengan tangan kanannya, dan ditulis di tablet, lauh. Kan, itu kita bahas panjanglah pembahasannya. Cuma adakah Taurat yang ada sekarang, Tanakh ataupun Old Testament, perjanjian lama yang ada sekarang ini telah berubah 100% ataupun ada saki-baki? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata, asal kitab Taurat tu, maksudnya teks dia tu kebanyakannya masih terpelihara. Yang diselewengkan adalah tafsiran. Sebab itu datang Talmud yang menafsirkan Taurat. So nampak? Sebab apa Ibn Taymiyah dikeluarkan pendapat sedemikian? Kerana kalau kita kaji tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah antara ulama yang banyak juga akses dia terhadap kitab-kitab orang Yahudi. Sebab nak bantah mereka, kan? Termasuk Ibn Kathir, Ibn Al-Qayyim. Satu, mereka ada akses kitab-kitab terdahulu. Satu lagi, Ibn Taymiyah juga dikatakan beliau faham bahasa Ibrani, Hebrew. Kalau kita kembali balik pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah rasa tak selesa bila surat-surat ataupun dokumen yang datang kepada Nabi SAW daripada orang Yahudi, Nabi tak faham apa kandungan dia. Nabi rasa tak selesa. Sebab tu dalam Sunan Nabi Daud disebutkan Nabi SAW takut mereka mengubah ataupun mereka mengurangkan maknanya dan sebagainya. Lalu Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu an supaya mempelajari bahasa Hebrew, yakni Ibrani, dan Suryani, bahasa Aramaik. Kemudian Zaid bin Thabit tengok, dia patuh kepada perintah Nabi SAW, dia belajar. Kata Zaid bin Thabit, aku hanya belajar untuk menguasai bahasa Ibrani, Hebrew dan juga Suryani, Aramaik hanya 2 minggu. Maksudnya seminggu satu bahasa. Genius tak? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia boleh kuasai bahasa Ibrani, Hebrew dan juga bahasa Suryani, bahasa Aramaik, bahasa Nabi Isa dalam masa 2 minggu. Nisfu syahr dalam riwayat, setengah bulan. Tu pun ada orang kata sahabat Nabi ni tak faham apa. Ada orang kata nak ikut manhaj sahabat Nabi ni depa dulu tak tanya Nabi gini, tak faham, depa tak faham, jadi kita kena pada falsafah. Salah lah. Sahabat Nabi orang yang genius, intelek. Antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi setelah itu Zaid bin Thabit belajar dan sampai tahap dia kata apa? Hadzaqtuhu. Bukan setakat dia belajar segitu-gitu, hadzaqtuhu, aku dapat menguasai, mahir. Baik. Jadi itu nampak tak kepentingan Nabi SAW perintahkan Zaid bin Thabit, bukan semua orang jugalah. Nabi tak suruh semua orang. Sebab Zaid bin Thabit antara ketua panitia yang mengumpulkan pada zaman Abu Bakar dan Uthman Al-Quran, mushaf, betul tak? So dia antara yang paling alim di kalangan sahabat Nabi. Bahkan kedudukan dia lebih daripada Ibn Abbas kerana dia lebih senior. Tetapi lepas Zaid bin Thabit meninggal, ilmu dia itu diwarisi oleh Ibn Abbas. Sebab itu Ibn Abbas habrul wal bahru. Ibn Abbas juga ada pengetahuan tentang Ahlul Kitab. Maksudnya mereka tahu Ahlul Kitab ni apa mereka cakap dalam kitab-kitab mereka.
Yang ni kalau kita tengok menolak dakwaan golongan yang kemudian mutaakhirin yang kata kita kena tolak riwayat Israiliyat total. Salah. Itu yang jadi itu, dia kata Israiliyat jangan tolak terus. Nampak? Sebab kita jahil. Kita tak tahu kedudukan salaf dulu. Kemudian kita tengok hari ni, oh ni Israiliyat, oh tolak. Ini Israiliyat palsu. Tak. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Hadithu an Bani Israel, balighu anni walau ayah. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Ceritakan tentang Bani Israel. Cerita-cerita mereka. Ceritakan. Nabi kata hadithu an Bani Israel. Cerita. Wala haraj. Dan jangan rasa susah. Jangan rasa sempit ataupun jangan rasa macam benda tu salah. Wala haraj. Kemudian Nabi bagi satu kaedah. Kalau datang daripada mereka kisah-kisah ataupun riwayat-riwayat mereka, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan terus percaya, jangan terus dusta. Nampak? Itu manhaj. Ini menolak dakwaan golongan mutaakhirin. Kita dulu, anak dulu pun macam tu jugalah. Kita belajar, oh Israiliyat kena tolak semua. Sebab apa? Dia daripada Yahudi. Salah. Kan? Sebab kita dah sebut tadi, ulama tak, kita kata tak sepakat adakah Taurat itu telah diubah 100%. Ya, dalam Quran Allah kata yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Orang Yahudi mereka mengubah makna-makna. Yuharrifuna, sebab itu mereka tak boleh ubah dia punya teks yang asal. Nampak? Tetapi mereka ubah makna. Macam orang yang menyelewengkan Al-Quran. Betul tak? Dia boleh seleweng makna, betul tak? Tafsiran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang al-yaqin. Al-yaqin ni apa? Yakinlah. Kalau dah yakin tak payah solat. Salah. Dia boleh selewengkan tafsiran. Wa innaka laminal mursalin. Kaha al-Kazzab tu dia kata, ini dalil aku rasul. Wa innaka laminal mursalin. Dia selewengkan apa? Tafsiran, makna. Bukan lafaz tu. Sebab itu antara pendapat sebahagian ulama. Walaupun Ibnul Qayyim dia kata semua Taurat tu telah diubah. Ibnu Katsir dia kata ada sebahagian ada tak. So nampak perbezaan tu. So kita nak buktikan betul tak berlaku. Macam mana kita nak tahu benda tu ada diselewengkan 100% atau tak? Mesti kena ada orang Islam yang kaji. Nampak? Dan antara yang kaji Al-Hafiz Ibnu Katsir. Sebab itu kalau kita tengok bab berkenaan dengan Bad'ul Khalq, Al-Bidayah, permulaan penciptaan, Ibnu Katsir akan datangkan juga riwayat-riwayat Ahlul Kitab. Qasasul Anbiya, kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi-Nabi Bani Israel juga beliau datangkan riwayat Israiliyat. Sebab itu yang sahih yang kita kata Israiliyat ni bukan ditolak 100%. Sebab itu kita akan tengok manhaj Imam Ibnu Katsir. Manhaj Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Kalau kita tengok dalam Old Testament. Okey. Dalam Old Testament disebutkan apa? Kalau kita tengok dalam Old Testament, ni Genesis. So sebelum kita nak masuk kitab Ibnu Katsir, kita faham dulu apa mereka punya sudut pandang mereka terhadap penciptaan alam. Baik, kalau kita tengok dalam Genesis, Bereshit anda sebut tadi, Bereshit ni, baik, disebut di sini. Kalau kita baca di sini, disebut di sini Bereshit, the creation of the world. Baik, bara ataupun bara ataupun barra Elohim et Hashamaim. Barra yakni khalaqa. Barra ataupun bara khalaqa. Elohim Allah. Diterjemahkan dalam, kalau kita tengok dalam Old Testament, perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia ada dua version. Dia ada terjemahan baru, terjemahan lama. Terjemahan lama dia translate Elohim ni dengan Elohim ataupun Tuhan. Terjemahan baru dia translate dengan Allah. Apa tujuan dia?
Bukan menyeleweng. Tujuan dia nak tarik orang Islam, orang Arab. Nampak? Kalau kita tak tahu, yang tu yang jadi apa? Bergaduh isu kalimah Allah tu. Dia tak sebenarnya, kita tak semata-mata kena gunakan undang-undang. Kita kena educate. Kan? Baik, dalam Genesis, yang chapter yang pertama ni, disebut apa? Bara Elohim et Hashamaim. Bara maksudnya khalaqa. Elohim Allah. Et maksudnya the. Hashamaim maksudnya agak-agak apa? Samawat. Hashamawim. Atau Hashamaim. Hashamaim samawat. Vehet ha'aret. Vehet ha'aret maksudnya bumi. Kalau kita baca laju dia, Bara Elohim et Hashamaim ve'et ha'aret. Jangan risau, ada terjemahan kat sini. Baik, nak tengok terjemahan apa? Bahasa Arab, okey. Fil bad'i, Harashid tadi. Fil bad'i khalaqallah. Bara'a Elohim. As-samawat Hashamaim. Hashamaim tadi. Wal ard tadi apa? Ha'aret. Sebab tu dia lebih kurang je. Sebab dia bahasa Semitik. Kan? Hebrew dengan Arab ni, siapa yang faham bahasa Arab, dia boleh faham Hebrew. Tak susah. Sebab tu Zaid bin Thabit genius. Sebab dia orang Arab. Dan dia faham. Sebab tu kita kena mengaji bahasa Arab. Nak belajar, siapa sini dah cita-cita nak belajar Hebrew, belajar bahasa Arab dulu. Belajar bahasa Arab. Kemudian dia akan dapat faham. Tak apa cerita. Kalau tak kita, anak kita, cucu kita, betul tak? Doakan yang baik-baik. Baik, jadi di sini nampak dia punya apa? Kalau kita tengok balik, fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Dalam King James version, in the beginning, kan? In the beginning God created the heaven and the earth. Ini selalu kita dengar. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. So, dia yang kalau kita tengok Dewan punya version, mula Allah cipta apa? Heaven and earth. Kan? So, kita akan bincang nanti dalam Islam, dalam Quran, apa yang dicipta dulu. Jangan risau, kita akan bincang. Kemudian dalam yang ketiga, ayat yang ketiga ni kita, and God said let there be light, and there was light. So maksudnya Allah Ta'ala ciptakan cahaya, yang kata jadilah cahaya. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nak tengok Ibnu Abbas, bila Ibnu Abbas baca ayat dalam surah apa? Kita tengok dalam surah Al-A'raf, tak salah. Ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Apa maksud ayat ni? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Heaven and earth. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, dan dia menciptakan apa? Kegelapan dan cahaya. Ibnu Abbas kata apa? Hadza bimanzilati ma kutiba fit Taurah. Atau kama qala, atau lebih kurang dia kata ini adalah ayat yang sama dengan ayat pertama dalam Taurat. So nampak tak? Kita nampak tak macam mana akses para sahabat dengan kitab terdahulu? Jangan kita anggap Ibn Abbas ni komat ataupun lekeh macam kita. Maksudnya apa? Mereka tahu. So, nampak tak kat sini kaitan? Dalam, maksudnya benda ni, apa maksudnya? Maksud di sini kalau kita tengok balik, banyak persamaan-persamaan yang wujud dalam
Taurat dan juga di dalam Al-Quran. Apa yang kita nak buktikan? Apa ulama Islam nak buktikan persamaan ni? Maksudnya menunjukkan Taurat ini turun daripada Allah kepada Musa. Kemudian diselewengkan maknanya oleh orang Yahudi. Sebab itu sekarang ni ada satu maksudnya dah banyak gerakan-gerakan orang-orang Yahudi sendiri, mereka cuba nak translate balik ataupun nak faham, nak kaji balik tentang Taurat mereka, ataupun kita kata mereka nak cerita balik Taurat ni mengikut bahasa yang asal, tanpa kita kata membuang perkara-perkara yang menjadi asas keimanan mereka. Kalau kita tengok balik contoh, anda bagi contoh yang lain dalam New Testament. Old Testament dalam bahasa Hebrew, itu Ibrani. New Testament dalam bahasa Aramaik. Baik, kalau kita tengok balik New Testament sekarang ni, dia banyak yang dikompil oleh penulis-penulis yang ramai, yang mana mereka ini kebanyakannya tak bertemu dengan Nabi Isa pun. Betul tak? Sebab tu New Testament ni dia punya tahap penyelewengan dia lebih banyak. Bahkan asal New Testament yang perjanjian baru ni memang kita kata dah seleweng terus. Cuma ada saki-baki. Contoh, anda bagi contoh saki-baki yang sama dengan ajaran Nabi kita SAW yang ada dalam New Testament. Contohnya, dalam salah satu gospel ataupun dalam salah satu chapter dalam New Testament, Nabi Isa telah memerintahkan disciples, yakni atau anak-anak murid dia, supaya minta ampun daripada Allah 70 kali. Istighfar 70 kali. Baik, dalam ajaran Islam, Nabi SAW suruh kita istighfar. Ada tak riwayat 70 kali? Ada. Betul tak? Ada tak 100? Ada. So, nampak persamaan dia. So, kat sini sebenarnya, ini sebenarnya benda-benda macam ni lah orang Islam yang kena kehadapan untuk kaji. Bukan untuk kita ikut dia orang, tetapi untuk bimbing dia orang untuk ikut ajaran yang asli, yang benar. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik, ini contoh, anda bagi contoh di sini, kita takkan, jangan risau, kita takkan baca lah, kita takkan buka lah lagi Old Testament ni, kita akan buka Al-Bidayah wa Nihayah sahaja. Cuma ada isu-isu yang kalau kita nak sentuh, kita akan sentuh, kita akan terpaksa buka juga kitab mereka, untuk kita bagi penjelasan. InsyaAllah kita akan masuk nanti membahaskan berkenaan dengan manhaj Imam Ibn Kathir rahimahullah. Baik, manhaj Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Baik, ada soalan? Baik, ada soalan kat sini. Dia kata, apa makna hissi dan maknawi dalam bahasa Melayu? Baik, hissi, benda yang boleh dicapai dengan panca indera. Hissi, yang disentuh, dicium, dibau, dilihat, hissi. Maknawi, benda yang tak boleh dilihat, yang tak boleh dicapai oleh panca indera. Itu maksud dia secara umum, hissi dan maknawi. Ustaz, tadi dikatakan kaum Tamim yang akan pertahankan Islam. Bagaimana ada yang katakan Tamim dari Melayu. Ini fail sejarah. Yang kata Bani Tamim Melayu ni fail sejarah. Awal-awal lagi kita kata dia dah fail. Negatif, kosong, zero. Kicap Tamim betul lah kan. Kicap Tamim kita betul lah kan. Tak ada kena-mengena kan? Tak ada kena-mengena. Baik, nanti kita akan bincangkan juga macam mana asal usul Melayu ni. Kita akan bincang juga, tapi lewat lah kan? Sekarang ni kita nak fokus pada penciptaan alam. Baik, insyaAllah kalau kita buka dalam buku kita ni, selepas kita masuk muqaddimah manhaj Imam Ibn Kathir, kita akan masuk terus membahaskan tentang arash. Sebab apa? Sebab arash adalah makhluk yang pertama yang Allah cipta. Dan kita akan bincangkan khilaf ulama tentang penciptaan alam, yang mana dulu ada yang kata arash dulu air dulu ke, wa kana arshuhu 'alal ma'. Baik, apa pendapat orang-orang Yahudi dalam kitab mereka, kita akan sentuh supaya kita buat comparison, adakah betul atau tak. Kemudian kita akan lihat sifat-sifat arash dengan detail, insya-Allah. Maksudnya kita akan bahaskan arash ni, kita akan bincang tentang makna arash, kita akan bincang tentang sifat arash.
InsyaAllah seperti kita lihat. Tapi kita tak boleh lihat kan. Seperti kita lihat. Sebab apa? Sebab Nabi dah cerita. Itu dia point dia. Sebab Nabi SAW dah cerita tentang sifat arah ni dengan detail. Bayangkan syurga pun Nabi cerita detail. Nabi cerita tentang apa? Batu-batu kerikil yang ada di dalam sungai di dalam syurga. Batu-batu kerikil sungai di dalam syurga ialah lu'lu' wa yaqutatul hamra. Mutiara dan juga red rabi. Kita kata apa? Ruby. Ruby ke rabi? Ruby. Maaf. Ha? Nasib tak baca rabai. Red rabai. Ruby. Ha? So ini juga kita boleh belajar lah. Boleh tegur ustaz kalau ustaz salah sebut. Dah bukan bahasa dia kan. Salah sebut banyak. Jadi apa dia batu batu permata merah. Batu merah tu. So maksud itu dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Tapi ada khilaf di kalangan ulama. Tapi nak bagi tahu diceritakan. Nampak? Sebab apa? Sebab kita sekarang ni kita banyak tahu tentang dunia, betul tak? Nabi SAW diutuskan untuk ceritakan tentang akhirat. Sedetail-detailnya. Sebab itu dalam riwayat kita sebut tadi, Nabi cerita daripada awal penciptaan sampailah yadkhulu ahlul jannah manazilahum wa ahlun nar manazilahum. Sampailah ahli syurga masuk tempat dia, ahli neraka masuk tempat dia. Detail Nabi bercerita. Baik, ada soalan ni? Ya. Bisa juga ni Ustaz hingga peristiwa tahun 768 Hijrah. Apa peristiwa Ustaz? Peristiwa 768 Hijrah maksudnya peristiwa sebelum kewafatan pengarang. Iaitulah Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Maksudnya kita akan kitab kita ni dia akan cover sampai sejarah yang iaitulah pada zaman Ibn Kathir. Yang ini pada kurun yang ke 8 Hijrah. 8 Hijrah. Maksudnya nak bagi tahu luasnya perbahasan topik kitab ini. So kita akan masuklah juga sirah-sirah Nabi. Jangan risau. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.